zakat dan fadilatnya. Jadi alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan zakat dan juga fadilat zakat. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarah buku emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah saya merupakan anak didik kepada dua penulis buku ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berkala Allah SWT, pada malam ini saya nak berkongsi. Tadi baru lepas training dengan Tuan Zulkifli Syafi'i, dia terangkan antara isi yang dia terangkan adalah berkaitan dengan zakat. Jadi menarik perkongsian pada malam ini, saya ingin berkongsi berkaitan dengan zakat kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berkala Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perintah yang Allah SWT bagi kepada setiap manusia ni mesti ada fadilat dia, mesti ada kelebihan dia. Dan kalau kita tak buat pun akan ada ancaman-ancaman dia. Sebab apa? Zakat ni adalah satu perkara yang fardu. Allah SWT telah fardukan zakat ni kepada orang-orang Islam yang kaya. Orang-orang Islam yang kaya. Jadi tuan-tuan bila Allah SWT, sebenarnya dalam kehidupan ni ramai orang dia nak jadi kaya. Ramai manusia dia berkeinginan untuk jadi kaya. Daripada kecil lagi dia bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Masa belajar bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Dah bekerja bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Namun apakah ukuran kejayaan tersebut? Orang kaya, apakah ukuran bagi orang yang kaya tersebut? Jadi tuan-tuan yang kira Allah Ta'ala, ukuran kekayaan seseorang tu bergantung kepada jumlah zakat yang dikeluarkan. Jumlah zakat yang dikeluarkan. Jadi zakat ni hanya dikenakan kepada orang yang kaya. Orang yang tidak layak membayar zakat masih belum dikira sebagai orang yang kaya. Sebab apa? Tahap minimum ukuran kekayaan tu mereka tidak capai. Jadi oleh itulah tuan-tuan bila Allah SWT menjadi hak, menjadi tanggungjawab, menjadi fardu untuk semua yang mukallaf yang mencapai tahap kriteria yang telah ditetapkan oleh agama untuk mereka membayar zakat, maka mesti mereka membayar zakat. Mesti mereka membayar zakat. Jadi tuan-tuan kepada Allah Ta'ala, dalam konteks menyimpan emas, jadi saya akan kongsikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Fadilat Sedekah. Buku Fadilat Sedekah karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi sekejap lagi saya akan kongsikan hadis daripada kitab ini yang menjadi rujukan seluruh dunia. Seluruh dunia merujuk buku ni berkaitan dengan fadilat sedekah. Dalam ni ada diterangkan berkaitan dengan zakat dan fadilatnya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa tuan-tuan, dalam konteks kita menyimpan emas. Dalam konteks kita menyimpan emas, sebaik-baiknya aim kita, matlamat kita, target kita yang kita nak capai supaya kita menjadi pembayar zakat. Sebab apa? Apabila kita menjadi pembayar zakat, maka kita akan berada di tahap yang lain. Kita berada di tahap yang lain. Kita tidak berada orang yang biasa di bawah ni. Maka kita akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang kaya. Sebab apa? Hanya orang kaya sahaja yang membayar zakat. Orang miskin, orang yang tak kaya tidak perlu membayar zakat. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita mengumpul emas-emas ni, buat target untuk sampai tahap kita menjadi pembayar zakat. Tuan-tuan, emas adalah emas ni apa? Emas adalah pelaburan di dunia, manakala zakat adalah pelaburan di akhirat. Emas adalah pelaburan, memberi keuntungan di dunia, namun zakat akan memberi keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala, Allah SWT berjanji mereka-mereka yang membayar zakat, Allah Ta'ala pinjam sahaja harta-harta tersebut, namun Allah Ta'ala akan bagi balik, Allah Ta'ala akan ganti balik harta-harta tersebut. Jadi jangan risau, orang yang membayar zakat tidak akan miskin. Begitu juga orang yang bersedekah. Begitu juga orang bersedekah. Orang yang bersedekah tidak akan jatuh miskin. Hanya syaitan, iblis sahaja yang menakut-nakutkan kita untuk kita menjadi miskin apabila kita berzakat, apabila kita bersedekah. Sebenarnya Allah SWT menjamin rezeki ataupun ditambah lagi rezeki bagi mereka yang berzakat dan juga bagi mereka yang bersedekah. Jadi tuan-tuan kira Allah Ta'ala, apa syarat untuk menjadi pembayar zakat ni? Berapa banyak simpanan yang kita perlu ada, berapa banyak emas yang kita perlu ada untuk melayakkan kita menjadi pembayar zakat. Jadi tuan-tuan,
untuk menjadi pembayar zakat ni hanya ada 2 syarat sahaja. Hanya ada 2 syarat sahaja. Apabila kita memenuhi kedua-dua syarat ini, maka kita menjadi pembayar zakat. Syarat yang pertama ialah mesti simpanan kita tu cukup nisab. Cukup nisab. Contoh simpanan dalam bentuk golbar macam ni. Dalam bentuk golbar macam ni. Dalam bentuk golbar ni mesti kita ada 85 gram. 85 gram emas. Tak kira lah kita kumpul dalam bentuk golbar kita kumpul, cukup 85 gram emas, maka kita telah layak lulus untuk satu syarat. Ataupun kalau bentuk dinar ni, kita perlu ada 20 keping emas satu dinar ni. Apabila kita ada 20 keping emas satu dinar ni, jumlah dia berjumlah 85 gram emas, maka kita telah lulus untuk syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua ialah mesti cukup haul. Haul ni tempoh masa. Tempoh masa berapa lama? Iaitu selama 1 tahun. Apabila 2 syarat ni kita dapat penuhi, maka kita perlu membayar zakat. Banyak mana kena bayar zakat? 1/40. Maksudnya daripada 20 dinar ni kena bayar separuh dinar, setengah dinar. 1/40. Separuh dinar, iaitu kalau dia betul berat 2.125 gram emas, lebih kurang dalam 500 lebih sekarang. Jadi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala untuk menjadi pembayar zakat hanya memerlukan 2 syarat sahaja. Pertama, mesti cukup nisab, iaitu 85 gram emas ataupun 20 dinar emas. Dan syarat yang kedua ialah mesti cukup haul. Iaitu tempoh masa. Kalau tak cukup 2 syarat ni, kita tak perlu menjadi pembayar zakat. Malah kita tak layak untuk menjadi pembayar zakat pun. Maksudnya kita ni berada di tahap bawah lagi lah, bukan menjadi orang yang kaya lagi. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadi ala-ala menjadi penyimpan emas ni, kita target untuk menyimpan sehingga layak untuk menjadi pembayar zakat. Jadi alhamdulillah, saya pun dalam usaha ke arah tu, insya-Allah. Mungkin tahun depan akan menjadi pembayar zakat dengan simpanan-simpanan emas yang dibuat ini. Jadi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala, saya bagi contohlah, satu orang ni dia menyimpan emas 100 gram, tapi 100 gram ni dia simpan dalam masa 11 bulan sahaja. Maka dia tak perlu membayar zakat tersebut. Sebab apa? Tempoh masa yang dia simpan tu sekejap. Maksudnya 100 gram ada kepada dalam tangan dia tu hanya 11 bulan. Bulan ke-12 tu dia nak guna duit, dia terjual ke ataupun dia bagi kepada orang lain pun, jadi simpanan yang dia ada tu dulu 100 gram, sekarang jadi 80 gram, maka dia tak perlu bayar zakat. Sebab apa? Tak melebihi setahun. Ataupun seorang tu menyimpan lebih setahun, maksudnya dia simpan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia simpan emas, namun jumlah simpanan yang dia simpan tu hanya 5 dinar. Ataupun ada 5 dinar, ada 10 dinar, ataupun ada 15 dinar, dia tak perlu bayar zakat lagi. Sebab apa? Nisab simpanan dia, ukuran berat simpanan yang dia ada tu tak cukup untuk melayakkan dia menjadi pembayar zakat. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dalam kita menyimpan emas, target untuk capai 85 gram dalam simpanan kita selama setahun. InsyaAllah tahun seterusnya kita menjadi pembayar zakat, yakni kita tergolong dalam kalangan orang yang kaya. Tergolong dalam golongan orang yang kaya. Jadi jangan takut untuk menyimpan emas disebabkan bayar zakat. Sepatutnya kita berusaha bertungkus lumus, menyimpan supaya kita menjadi pembayar zakat, bukannya penerima zakat. Supaya kita menjadi orang yang kaya, bukannya orang yang bawah ni, orang yang belum kaya. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala, jadi oleh sebab itu sekarang saya nak berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fadilat Sedekah, karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, berkaitan dengan Fadilat Sedekah bab yang keempat, zakat dan fadilatnya, hadis yang ketiga, muka surat 313. Jadi tuan-tuan yang ada kitab ni boleh baca di rumah, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah kitab Fadilat Sedekah. Hadis yang saya akan baca ini ialah hadis daripada kitab Fadilat Sedekah bab yang keempat, zakat dan fadilatnya, hadis yang ketiga, muka surat 313. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, apakah pendapat tuan jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang telah menunaikan zakat hartanya, maka keburukan harta itu telah terhapus." Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Ulangan, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pendapat tuan jika seseorang itu telah menunaikan zakat hartanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menunaikan zakat hartanya, maka keburukan harta itu telah terhapus." Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Keterangan daripada hadis ini, hadis di atas telah diriwayatkan sedemikian. Apabila kamu telah menunaikan zakat harta kamu, maka kamu telah hapuskan keburukan harta kamu itu. Harta ialah sebab kepada banyak keburukan. Namun jika diambil berat untuk selalu ditunaikan zakatnya, maka kita akan sentiasa terpelihara daripada keburukannya. Dari segi akhirat, jelas bahawa pemilik harta yang telah menunaikan zakatnya itu tidak lagi akan diazab dengan sebab hartanya itu. Dari segi dunia pula, penunaian zakat adalah penyebab harta itu terpelihara. Perkara ini akan diterangkan dalam hadis yang akan datang. Jadi tuan-tuan mikirlah Allah Ta'ala, satu hari ada satu orang ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang mengatakan bahawa seorang lelaki telah mengalami kerugian besar. Ada satu orang ni pergi berjumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang ni dia telah mengalami kerugian yang besar dari segi harta dia, yang mana ombak-ombak laut telah memusnahkan segala harta dia." Maka apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada di laut atau di hutan, di mana-mana sahaja harta binasa kerana zakatnya tidak ditunaikan. Sebenarnya berlaku kerosakan, berlaku kemusnahan terhadap harta ni adalah disebabkan tidak membayar zakat. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, jangan takut mengumpul emas disebabkan menjadi pembayar zakat. Sebaliknya, kita kumpul emas, terus kumpulkan emas. Dan apabila cukup nisab, apabila cukup haul, kita tunaikan zakat. InsyaAllah, emas adalah pelaburan di dunia, zakat adalah pelaburan di akhirat. Jadi, untuk memulakan simpanan emas dengan public gold ni, saya akan bimbing tuan-tuan, akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama. Jadi, untuk memulakan simpanan emas mudah sahaja. Kita ada cara menyimpan dengan account gap emas. Account gap. Apa dia account gap ni? Account gap ni adalah stand kepada gold accumulation program, iaitu kita boleh simpan emas sedikit demi sedikit. Bagusnya simpanan emas dengan public gold ni, semua orang boleh menyimpan, tak kira lelaki, wanita, orang tua, budak-budak, kanak-kanak, semua boleh menyimpan dan boleh memulakan dengan modal yang sangat rendah. Bermula dengan RM100 sahaja dah boleh memulakan simpanan emas dengan public gold. Dan ianya sangat mudah. Bila-bila masa, di mana-mana sahaja kita nak membeli boleh. Duduk atas katil boleh, duduk atas kursi boleh, duduk di dalam kereta boleh, di mall pun boleh. Bila-bila masa kita boleh membeli. Sebab apa? Pembelian hanya melalui online sahaja. Dan ia adalah patuh syariah. Sebab apa dinamakan patuh syariah? Setiap emas yang kita beli akan dapat emas fizikal, bersandar kepada emas fizikal. Bukannya beli emas hanya dapat nombor. Emas dengan public gold ni, beli emas kita dapat emas. Macam seperti mana kita pergi kedai, untuk nak beli rantai-rantai, gelang-gelang, cincin-cincin. Kita bagi duit, kita dapat emas. Begitu juga simpanan emas dengan public gold, kita bagi duit, kita dapat emas. Bukannya dapat nombor, dapat angka yang berada di awang-awangan sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau Allah SWT, bagi mereka yang nak memulakan simpanan emas pertama, jangan takut, jangan segan, jangan silu. Boleh kontak saya, boleh berhubung dengan saya. Saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama, bermula daripada kosong, insya-Allah, sehingga tuan-tuan ada 1 kilo emas, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kira Allah SWT, apa kebaikan menyimpan emas bersama saya, bersama tim G100 Network ni? Pertama, tuan-tuan akan diberikan bimbingan secara berterusan. Kita ada G100 Talk Show. Setiap hari Rabu, tuan-tuan akan dijemput untuk menghadiri G100 Talk Show. Ilmu akan diberikan. Yang kedua, tuan-tuan akan diberikan 5 e-book. 5 e-book yang bernilai RM199. Diberikan secara percuma apabila tuan-tuan memulakan simpanan emas bersama public gold di bawah bimbingan saya
under tim G100 Network. Dan yang ketiga, tuan-tuan akan dapat akses kepada mentor saya. Tuan-tuan akan dapat akses kepada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Misi Bebas Hutang ni, dalam sesi private webinar. Private webinar ni yuran dia RM50. Namun sesiapa yang berdaftar dengan saya, mereka akan dapat akses kepada private webinar secara percuma sahaja. Dan tuan-tuan, selain daripada itu, tuan-tuan akan di-invite dalam satu grup WhatsApp, yang mana dalam grup tu terkumpul semua customer, dealer public gold di bawah saya, di bawah bimbingan saya, di bawah tim G100 Network, di bawah tim Tuan Zulkifli Syafi'i ini. Tuan-tuan akan diberi bimbingan, diberi bimbingan hari demi hari, hari demi hari, supaya sama-sama kita dapat mengukuhkan keuangan kita dengan membuat simpanan emas. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.